Hai murid-murid dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Hari ini kita nak buat ulang kaji tentang topik algebra kembangan. Sebenarnya dalam topik kembangan ini ada dua perkara yang kita nak sentuh pada hari ini. Yang pertama sekali adalah apabila suatu ungkapan algebra. Okey. Kalau di sini dalam contoh sini kita boleh nampak okey x tambah y, okey ini adalah ungkapan kita. Okey, didarab dengan satu sebutan algebra. X kat luar kurungan kan? Dan X ini satu saja. Dia satu term saja. Maksudnya dia adalah satu sebutan. Kalau sebutan ini kita nak darabkan dengan ungkapan algebra ni, kena berhati-hati. Sebab sini ada satu kurungan. Kurungan itu bukan sahaja bermaksud darab, tapi ia juga mewakili okay, the whole thing. Okay, X dalam Y itu dalam kurungan ni. Maksudnya, bila kita nak darab X ke dalam okay, ungkapan ni, kita bukan darab kat depan saja. Ingat, kita kena darab secara keseluruhan. Maksudnya X ini kita kena darab dengan X, kena darab dengan yang belakang, sebutan di belakang Y ini. So X darab X kita dapat X kuasa 2. Lepas tu X darab dengan tambah Y. Y kat sini positif Y. So X darab Y kita dapat XY. So tambah XY. Itulah jawapan kita. Senang saja kan? Okay. So kita lihat contoh. Okay. So kat sini dalam kurungan kita ada PQ tambah 3Q. Okay. Di luar kurungan kita ada satu sebutan 8P. Okay. So bila kita nak darab, ingat. Okay. Sebab ada kurungan kan. Okay. Kita nak buka kurungan maksudnya 8P ini kita kena darab masuk. Bila kita nak darab masuk, proses itu kita panggil sebagai proses kembangan. Ingat, kita bukan saja darab sebutan di depan. Okay. 8P darab PQ. So kita akan dapat 8. Lepas tu P darab P. Kita ada 2P kan. P kuasa 2. Okay. Lepas tu Q ada satu saja. So Q. Tulislah. Okay. 8Q kuasa 2. P kuasa 2. Q. Okay. Dan bukan saja kita darab ke depan. Ingat, kita kena darab masuk dengan sebutan di belakang. Okay. So, bila kita nak darab, ingat sebab sini positif, it's okay. So, kita check 8 darab 3. Normally, kita akan check darab number dulu. 8 darab 3, kita dapat positif 24. Kan? Lepas tu, kita ada satu P dan satu Q. So, kita tulis P darab Q, PQ. Itulah jawapan kita. Senang saja kan? Okey, kita tengok lagi satu contoh. Okey, dalam kurungan tu ada XY tolak 5Y. Ini adalah ungkapan algebra kita. Dan di luar kurungan ada satu sebutan negatif 4. Bila kita nak darab masuk, ingat proses kembangan ni kita kena darab masuk semua. Okey, negatif 4 darab dengan XY, kita dapat negatif 4XY. Okey. Lepas tu kita kena darab juga dengan sebutan belakang. Jangan lupa sebutan kat belakang ni adalah negatif 5Y. Ingat ada negatif kat sini. So bila kita nak darab, setiap kali memang macam ni. Cikgu selalu cakap. Kita kena check dulu positif, negatif. Supaya kita tak cuai, tak salah. Okay. So negatif, negatif, kita tahu jawapan akan dapat positif. Okay. Lepas kita check positif negatif, kita darab 4 ni, nombor kita. 4 darab dengan 5, kita dapat 20. Lepas tu, pemboleh ubah kita ada satu Y kat sini kan. So, kita tulis 20Y. So, itulah jawapan kita. Sebenarnya kita boleh stop kat situ. Tapi normally kan, kita tak tulis negatif kat depan. Tapi tulis tak salah. Kalau kamu nak tulis jawapan kamu dengan lebih cantik kan, dengan cara yang lebih baik, kita boleh tulis macam ni. 20Y dulu, sebab sini positif kan. Saya boleh tulis yang ni dulu, lepas baru tulis sebutan yang ada negatifnya punya kat belakang. Tolak 4XY. Okey, tapi kalau kamu berhenti kat sini, tak salah. Okey, kalau tulis yang ni, sangat bagus. Okey, boleh. Okey, itu je. Senang kan?
Okey, selepas tu kita nak belajar bagaimana kita nak melaksanakan kembangan dua ungkapan algebra. Maksudnya, kalau kita ada dua ungkapan algebra, nah, sini x tambah y. Ini adalah satu ungkapan algebra, ini satu lagi ungkapan algebra. Kalau dua ungkapan algebra tu didarab, okey, kita nak darab satu sama lain antara satu sama lain. Macam mana kita nak darab? Ingat apa yang cikgu cakap. Senang saja ingat. Depan darab depan atau kita cakap depan ke depan, depan ke belakang. Lepas tu belakang ke depan, belakang ke belakang. Okey, ingat saja formula ini dan kita boleh buat. Okey, kita terus tengok contoh. Senang saja. First of all, identify dulu. Kita nampak dua kurungan kan? Kurungan tu maksud kita kena darab. Dan bila kita darab tu, okey, kena darab masuk semua. Okey, maksudnya yang ungkapan depan kat sini kita kena darab dengan ungkapan di belakang. So setiap ungkapan ini sebenarnya dia terdiri daripada dua sebutan. Dan sebutan itu ada yang ada di depan dan ada lagi satu di belakang. Ini adalah sebutan depan, sebutan di belakang. Ingat, yang kat belakang sini ada negatif. Okey, jangan lupa, jangan abaikan yang negatif ini. So bila kamu dah tahu dan boleh recognize depan belakang, kamu hanya ingat rumus tu. Depan ke depan, depan ke belakang ke depan, belakang ke belakang. Itu saja. Okay, so first kita tengok. Depan ke depan. X darab X, apa yang kita dapat? X kuasa 2, kan? Lepas tu, depan ke belakang. So jangan lupa, yang belakang sini adalah negatif 7. So positif, negatif, kita dapat negatif. X darab 7, memang kita akan dapat 7X. Okay, so depan dah habis dah, kita dah darab semua. So sekarang kita nak check belakang pula. So belakang ke depan. Okay, 5 darab X, kita dapat sebab sini positif kan. So kita akan dapat positif 5X. Dan selepas itu last kali belakang ke belakang. Okey, ingat check dulu positif, negatif. Positif, negatif memang kita dapat jawapan negatif. Okey, 5 darab 7 35. Okey. Itu je. Tapi belum habis lagi kan? Kat sini ada apa? Sebutan serupa. Masih ingat tak? Kalau kita nampak sebutan serupa, maksudnya kita boleh settle lagi. Okay? So, yang benda yang tak ada kaitan, macam X kuasa 2, dia dah tak ada sebutan serupa dah. Okay? So, kalau tak ada, kita salin balik. Jangan abaikan, kita kena salin balik. Lepas tu yang boleh settle, yang tolak 7X tu, okey, maksudnya negatif 7X tambah dengan 5X. Okey, yang boleh settle kan sebab kedua-dua ada sebutan serupa. Kalau boleh settle, okey, fikir macam ni. Kalau saya hutang orang 7X, hutang orang RM7, sekarang saya ada RM5, saya nak bayar balik. So maksudnya saya masih hutang lagi kan? Okey, sebab saya walaupun saya dah bayar dah, tapi tak cukup RM7. So hutang orang RM7, kita bayar RM5, maksudnya kita masih hutang orang RM2 lagi. So tolak 2X. Negatif 35 tolak 35 ni kita salin balik. Itulah jawapan kita. Dah habis, dah settle. Senang saja kan? Okey? So soalan yang seterusnya sama juga. Okey, jangan panik bila nampak dua kurungan, maksudnya kita nak buat proses kembangan. Okey, bila nak buat proses kembangan, ingat saja. Depan ke depan, depan ke belakang, belakang ke depan, belakang ke belakang. Itu saja. Okey, dan jangan lupa, okey, kita punya depan belakang kan dia terdiri daripada sebutan 3N, yang belakang ni tolak atau kita boleh cakap negatif 2. Yang sini ada, yang depan tu N, yang belakang tu negatif 8. So bila kita buat tak susah lah. Depan ke depan 3N darab dengan N, kita akan dapat 3N kuasa 2. Okay, so lepas tu kita akan depan ke belakang. So 3N kita kena darab dengan negatif 8. Okay, so negatif 8. So first of all, cikgu cakap apa? Kita kena check dulu positif, negatif.
Positif, negatif, jawapan kita mesti dapat negatif. Lepas tu, 3 darab 8, kita dapat 24. Okey? Dan kita ada satu N kan? 24 N. Okey? Depan dah habis. So, sekarang kita cek yang belakang. Jangan lupa, ada negatif. Negatif 2, belakang darab depan, negatif 2 darab N, kita dapat negatif 2N. Okey, last kali. Negatif 2 darab dengan negatif 8. Cek dulu positif negatif. Negatif, negatif. Sebab dua-dua pun negatif kan? So, negatif, negatif kita dapat positif. 2 darab 8 dapat 16. Itu saja. Okey. Last kali jangan lupa sebab kita ada sebutan serupa. Yang tak ada kaitan kita salin balik. Yang boleh settle kita settlekan. So kat sini sebutan serupa tolak 24N tolak lagi 2N. Maksudnya kamu hutang orang RM24, hutang lagi RM2. Maksudnya kita hutang lagi RM26. 26N. Okey? So lepas tu kita tambah dengan 16. Senang saja kan? Itulah proses kembangan, okey? Yang dilaksana untuk kita nak darabkan ungkapan dengan ungkapan, dua ungkapan, okey? So kita tengok special case. Sometimes kan, okey, kadang-kadang dia soalan dia akan tulis macam ni. 3 tambah X tambah 3 kuasa 2. Bila nampak kuasa 2, jangan takut. Kuasa 2 tu maksud apa? Kuasa 2 tu, benda tu kita kena darab dia sendiri kan? Okey? Maksudnya benda tu 2 kali kita kena darab. Okey? Maksudnya X tambah 3 kuasa 2 dia adalah X tambah 3 darab dengan X tambah 3. Dua benda yang sama kita darab satu antara sama lain. Okey? So X darab X kita dapat sama je lah. Okey, kita buat sama je. Cara sama je. Depan darab ke depan, okey? X kuasa 2. Depan ke belakang dapat 3X. Lepas tu 3 darab X kita dapat juga 3X. Yang last kali belakang dengan belakang. 3 darab 3 kita dapat positif 9. Lepas tu yang boleh settle kita settlekan. Kalau tak boleh kita salin balik. X kuasa 2. Kat sini positif 3X tambah 3X. Maksudnya kita ada 3 pen tambah lagi 3 pen. Kita ada 6 pen. Okey? Sorry. 6X tambah dengan 9. Itulah jawapan kita. Okey? So sama juga dengan yang ini. 2X tolak 4 kuasa 2. Kuasa 2 tu maksudnya kita ada 2 kali 3X tolak 4. Okey? Dua ungkapan. 2X tolak 4. So bila kita nak darab, depan ke depan, depan ke belakang, belakang ke depan, belakang ke belakang. Itu je. So 2X dengan 2X, 2X darab 2X, 2 darab 2 kita dapat 4. X darab X kita dapat X kuasa 2. Okey? Lepas tu, depan ke belakang. Jangan lupa, belakang tu ada negatif. So, positif, negatif, kita memang dapat negatif. Lepas tu, kita cek nombor. 2 darab 4, kita dapat 8. Okey? So, ada satu X, saya tulislah X. Okey? Selepas tu, depan dah habis. So, sekarang kita nak darab belakang ke depan pula. So, ingat belakang kat sini negatif 4 juga. So, negatif, positif, kita dapat negatif. 4 darab 2, kita dapat 8. Ada satu X, kita tulis balik satu X. Okey? Last kali, belakang ke belakang. Jangan lupa, belakang ada negatif 4, negatif juga. So, negatif, negatif, kita dapat positif. 4 darab 4, kita dapat 16. Okey, belum habis lagi. Yang boleh settle, kita settlekan. Yang tak boleh, kita salin balik. Okey, so kat sini, tolak 8X, tolak lagi 8. Okey, macam biasalah. Okey, kamu hutang orang RM8, hutang lagi RM8. Memang hutang lagi kan? Hutang berapa? Kita hutang
16x. Okey, tambah dengan 16. Itulah jawapan kita. Okey, tak susah. Okey, tak susah kan? Okey, next sekali. Kita tengok yang ni. Sama juga. Okey. P darab P, kita dapat depan ke depan. Kan? P kuasa 2. Lepas tu depan ke belakang. So, kita dapat positif, negatif, negatif. P darab Q, kita dapat PQ. Okey. Depan dah habis. So, sekarang kita check pula yang belakang. Belakang ke depan. Q darab P. Ingat jangan terus tulis apa? Okey, kita tahu positif. Tapi jangan terus tulis QP Bila kita nak tulis, ingat-ingat. Kita kena ikut urutan. Okey, alfabet kita P dulu baru Q. So, kita tambah PQ. Kalau kamu terus tulis saja QP, nanti kamu susah nak recognize apa. Okey, susah nak recognize kita punya sebutan serupa. Okey, so lebih baik kita ikut urutan. Okey, last kali belakang dengan belakang. Jangan lupa. Okey, sini ada negatif. Okey, positif, negatif. Kita dapat negatif. Q dapat darab Q, kita dapat Q kuasa 2. Okey. Dan kat sini kan. Okey, kalau kat sini kita boleh lihat, okey, ada sebutan serupa kan? Satu tolak, satu tambah maksud apa? Kalau kamu hutang orang PQ, pulang balik PQ. Maksudnya tak ada hutang dah. Kan? So, kita hanya tinggal P kuasa 2 tolak Q kuasa 2. Sebab yang kat tengah-tengah tu dah cancel off each other. Dah kosong dah. Okay, so itulah jawapan kita. Okay, so sebenarnya kalau kamu tahulah cara formula dia, sebenarnya dia macam ni. Kalau kamu nampak ada dua benda, dua ungkapan algebra tu adalah sama dan kita nak kembangkan, kita ada formula macam ni. Okay, A kuasa 2 tambah 2AB tambah B kuasa 2. Kita boleh nampak macam ni. Okay. Maksudnya kalau A tambah B kuasa 2, okay, kita akan dapat jawapan ini. Kalau satu lagi A tolak B kuasa 2, kita akan dapat jawapan macam ni. A kuasa 2 tolak 2AB tambah B kuasa 2. Yang last kali, kalau kamu nampak, okey, kalau sebutan dia A di depan A, okey, sebutan di belakang B, dua-dua pun sama. Apa yang beza tu? Satu tambah, satu tolak. Jawapan kita memang akan dapat A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Kalau kamu nampak pattern dia, sebenarnya sangat senang saja. Okey, contohnya kita boleh guna cara yang cepat. Kalau kamu tak mahir dengan cara yang cepat, kita boleh guna cara yang paling klasik tu. Okey, cikgu cakap depan ke depan, depan ke belakang, belakang ke depan, belakang ke belakang. Ingat macam tu saja. Dah boleh settle. Tapi kalau kamu nak guna cara yang cepat, sebenarnya kalau kamu nampak pattern dia, kita dah boleh buat. Okey, kita observe tengok kalau A tambah B kuasa 2 ni, formula kita akan dapat, tengok A kuasa 2. Okey, first A kuasa 2. Kita boleh dapat dari mana? Kita ambil sebutan kat depan sini, kita kuasa 2. Sebutan kat depan A kan? Kita kuasa 2, so kita dapat A kuasa 2. B kuasa 2 kat sini macam mana? Kita ambil sebutan kat belakang tu, kita kuasa 2, memang kita akan dapat B kuasa 2 kan? Yang beza tu, yang perbezaan tu adalah tambah 2AB dan tolak 2AB. Okey, so macam mana kita nak dapat jawapan kat tengah, yang part kat tengah sini? Senang saja. Kita nampak tak? A ada B ada 2 kan? So kita guna 2 darab A darab B. So memang positif kan? So kita dapat positif 2AB. Tapi kat sini ada A, ada negatif B, ada 2. So bila kita darab 2 darab A, kita dapat 2A. Darab dengan negatif B, kita dapat negatif 2AB. Betul tak? Okay. Kalau tak percaya, kita boleh cuba dengan guna soalan ini.
Okey, soalan ni formula dia sama dengan formula yang pertama kan? Okey, A plus B kuasa 2. Okey, so sama juga, hanya kita tukar saja. A tu yang sebutan kat depan tu X. Sebutan kat belakang tu 3. So cikgu cakap kalau kamu nak guna cara cepat, okey, sebab dia kuasa 2 kan, maksudnya kita ada dua ungkapan yang sama. Kalau kita nak darab, kalau kita nak kembangkannya. Macam mana? Sebutan kat depan kita kuasa 2. Kan tadi kan kita cakap macam ni, kalau nak dapat jawapan cepat, yang kat depan tu saya kuasa 2, yang kat belakang tu saya kuasa 2. 3 kuasa 2 saya dapat 9. Positif 9. So kat tengah-tengah tu macam mana? Kita ambil 2 darab dengan 3, kita dapat 6. 6 darab dengan X, sebab positif kan? Tambah positif 6X. Okey, kamu cek balik. Sama juga dengan jawapan kita kan? Tadi kita guna cara klasik, depan ke depan, depan ke belakang, belakang ke depan, belakang ke belakang. Yang cara tu sama dengan cara ini. Jawapan sama juga. Nampak tak? Sebenarnya kita buat cara yang cepat, kita observe pattern dia. Dari formula tu kita dah tahu, oh sebenarnya kalau kita darab atau kita nak kembangkan algebra yang serupa, yang sama, kita boleh buat cara macam tu. Okey, sama juga kalau kat sini adalah negatif. Okey, macam mana kita nak buat? Sebutan kat belakang kita nak kuasa 2 kan dia. Ingat, kalau 2x kita kuasa 2, 2x kita kuasa 2 kan dia. 2 ini kena kuasa 2 juga. 2, 2 dapat 4. Lepas tu x kuasa 2. Lepas tu yang belakang negatif 4. Kita kena kuasa 2 juga. Negatif, negatif kita dapat positif. 4 kuasa 2 kita dapat 16. So kat tengah-tengah tu jawapan kita apa? Kita kena darabkan kesemuanya. 2 darab 2x kita dapat 4x. Betul tak? So lepas tu 4x kita darab dengan negatif 4. Positif, negatif kita dapat negatif. Okey, 4 darab 4 kita dapat 16x. Okey, kamu cek tengok. Jawapan kita memang sama dengan tadi kan? Sama juga. Okey, senang saja kan? Okey, so inilah kalau kita nampak sebutan dua ungkapan algebra yang serupa, okey, kalau kita nak buat kembangan, kita boleh guna cara formula. Sangat cepat saja. Okey, kalau kita nampak satu lagi formula kat sini. A tambah B, A tolak B. Kalau kamu nampak pattern macam ni. Depan, dua-dua juga A. Belakang, dua-dua ungkapan juga B. Yang bezanya hanya tambah dan tolak. Sama jugalah dengan soalan ini. Yang depan, P. Sebutan di depan untuk kedua-dua ungkapan adalah P. Sebutan kat belakang ada Q. Kan? Yang perbezaan tu hanya satu tambah, satu tolak. So, bila kita nampak soalan macam ni, senang saja. Formula dia adalah A kuasa 2 tolak B kuasa 2. So, A kuasa 2 samalah kat sini. Depan tu P kan? So, jawapan saya P kuasa 2 tolak dengan yang B kuasa 2 tu sebutan kat belakang. So, Q. So, Q kuasa 2. Sama juga dengan jawapan kita. Okay. So, ini adalah cara cepat. Kalau kamu tak mahir lagi dengan menggunakan cara cepat, senang saja. Kamu ikut balik, okay, cara yang klasik tu. Depan ke depan, depan ke belakang, belakang ke depan, belakang ke belakang. Okay. So, sekarang kita, okay, tengok soalan dalam modul kita. Okay, kita bincang sama-sama. Jom mahir 6. Okay, muka surat ke-10. Kita tengok soalan macam ni. Okay, soalan A. Okay, kembangkan setiap yang berikutnya. Soalan A, kita ada satu kurungan kan? Maksudnya sebutan 4x ni kita kena darab dengan ungkapan. Okay, ungkapan ni dalam kurungan. So, bila kita nak darab 4x ni, kita kena darab masuk bukan depan saja. Kena darab juga dengan belakang. Ingat kan? Okay, so first of all, 4x kalau kamu nak darab dengan 1/2. Okay, masih ingat tak cikgu cakap number darab dengan number dulu.
So, senang saja 4 darab dengan 1/2. So, bila kita nak darab, 1, kita dua-dua kita boleh permudahkan kan? 2 kita darab dengan 2, 4 juga boleh darab dengan 2. So, kita dapat jawapannya 2. Okay? So, tulis dulu 2. Jangan lupa ada X lagi. So, bila kita darab masuk, kita dapat 2X. Okay? Lepas tu, kita kena darab belakang. Positif, memang dapat positif lah. So, 4, sini 1 saja. So, 4 darab 1, kita dapat 4. X, kita ada 2X. So, X darab X, kita dapat X kuasa 2 dan 1Y. Itulah jawapan kita. Senang saja kan? Okay. So, next kali kita tengok yang ini. So, sekarang kita ada apa? 2 kurungan. Kalau ada 2 kurungan, maksudnya apa? Kita kena kembangkan. Kalau kita nak buka kurungan tu, kita kena kembangkan. So, cikgu cakap first of all, kita macam mana? Kena identify. Ungkapan kita yang ada depan, ada belakang. Ada sebutan depan, ada sebutan belakang. So, bila kita nak buat, macam mana? Okay, sini tak cukup tempat, cikgu tulis kat bawah. Okay, first of all, depan ke depan. Betul tak? X darab dengan 5X, kita dapat 5X kuasa 2. Okay. Lepas tu, depan darab dengan belakang. So, X darab dengan Y, kita dapat tambah XY. Okay. So, next kali, depan dah habis, kita tengok yang belakang. 2Y darab dengan 5X. So, 2 darab 5, kita dapat 10. Positif memang dapat positif dah. So, Y darab X, kita dapat XY. Okay. Last kali, belakang ke belakang. So, 2 darab 1, kita dapat 2. Y, kita ada 2 kan? Y darab Y, kita dapat Y kuasa 2. Okay. So, belum habis lagi, kita masih boleh settlekan sebab ada 2 sebutan serupa. XY, XY. So, yang ni 5X kuasa 2, saya salin balik. Yang sini tambah XY, tambah lagi 10XY. Maksudnya kalau kamu ada RM1, sekarang kamu, okay, dapat lagi RM10. Maksudnya kamu sekarang ada RM11, 11 XY. Okay, tambah dengan 2Y kuasa 2. Senang saja kan? Itulah jawapan kita. Okay. So, soalan ini, 8F tolak yang C ni, 8F tolak 2 kuasa 2. Maksudnya kita ada 2 ungkapan yang sama kan? Okey, kita ada 2 cara boleh guna. Okey, kalau untuk pelajar yang tak mahir lagi dengan formula tu, it's okay. Kamu boleh buat perlahan-lahan. Okey, tulis dulu 8F tolak 2 darab dengan 8F tolak 2. So, bila kita darab depan ke depan, 8 darab 8, kita dapat 64. F darab F, kita dapat F kuasa 2. Lepas tu, depan ke belakang. Jangan lupa, belakang ada negatif. Positif, negatif, negatif. 8 darab 2, 16. So, ada F kan? So, kita tulis F. Okay. So, lepas tu, depan dah habis dah. Kita tengok belakang. Belakang tu negatif 2. Negatif 2 kalau kita darab dengan 8F. Negatif 2 darab 8. 16F. Okay. So, last kali. Negatif belakang dengan belakang. Negatif, negatif. Kita dapat positif. 2 darab 2 kita dapat 4. Okay ya. So, lepas tu yang boleh settle, kita settlekan. Yang tak boleh, kita salin balik. Okay, boleh lihat kat sini. Kamu hutang orang 16. Hutang lagi 16. Maksudnya, all together kamu hutang berapa? 32 F. Okay, tambah 4. Itulah jawapan kita. Okay, senang saja kan? Kalau ada orang nak guna cara formula macam mana? Senang saja juga. Okay. Kita ingat. Sini 8F. First, jawapan kat depan tu kita tulis. Kita ambil 8F kuasa 2. 8F kuasa 2.
8F. Kalau kamu kuasa 2 kan dia, kamu dapat 8 darab 8, 64. F kuasa 2. Yang kat belakang kat sini negatif 2. Kalau negatif 2, saya kuasa 2 kan dia, memang kita dapat negatif positif 4. So kat tengah-tengah tu macam mana? Kita ambil 2, darab dengan negatif 2, kita dapat negatif 4. Okay? So negatif 4 kita darab dengan 8F. 4 darab 8, negatif 32 F. Kita darab ketiga-tiga nombor ni. Okay, so kita akan dapat negatif 32 F. Sama juga jawapan tu sama dengan apa yang kita dapat tadi. Okay, tak susah. Okay, so sekarang kita nak tengok soalan penyelesaian masalah. Okay, soal ni senang je. Okay, kita baca dulu soalan yang ada kat sini. Soalan D ya. Dia cakap Shikin telah membina. Okay, dia cakap Shikin telah membina sebuah model kubus daripada kad Manila. So first of all, kamu kena tahu dulu apa tu kubus. Okay, jika isi padu kubus itu ialah 3 tambah 2x kuasa 3. Okay, cm cube. Kubik sentimeter lah. Cari luas permukaan kubus itu dalam sebutan X. Senang saja kan? Kita nak cari luas permukaan. Okey, salah satu luas permukaan lah maksudnya. Okey, so sekarang kita nak tahu apa maksud kubus. Okey, kubus tu dia bentuk macam mana? Kita tahu sebenarnya dia terdiri daripada 6 muka segi 4 sama. Okey, dia macam ni. Maksudnya setiap permukaan dia adalah terdiri daripada segi 4 sama. So, setiap sisi dia mesti sama. Dan kat sini dia cakap isi padu kubus. So, kita nak macam mana nak cari kubus? Isi padu dia senang saja kan? Panjang darab lebar darab dengan tinggi. So, kita cek balik. Panjang dia kat sini. Okey, lebar kat sini. Tinggi kat sini. Dan kita tahu kalau untuk bentuk kubus ni, bukan ketiga-tiga saja. Semua, okey? Semua sisi untuk kubus kita dia mesti sama. Maksudnya, panjang dia adalah sama dengan lebar kita. Dan dia juga sama dengan tinggi kita. Dan soalan kita dia beritahu kita, okey, isi padu dia adalah 3 tambah 2x kuasa 3. Apa maksud kuasa 3? Kuasa 3 tu maksud yang 3 tambah 2x ni dia ada 3 kali lah. Okey, 3 tambah 2x yang muncul 3 kali. Sorry. Kita darab dengan 3 tambah 2x darab dengan 3 tambah 2x. So sekarang soalan kita nak cari apakah luas permukaan kubus itu. Kalau luas permukaan tu hanya satu muka saja kita tahu dia adalah segi 4 sama. Okey, so maksudnya dia macam ni. Salah satu luas permukaan dia. So kita tahu sebenarnya setiap sisi adalah sama. So first of all kita kena tahu dulu apa panjang atau lebar atau tinggi dia. Soalan dah bagi dah kan? Kuasa 3 ni maksudnya kita tahu panjang darab lebar darab tinggi. So maksudnya sebenarnya untuk setiap sisi dia dah beri kita dah. Okey? Dia adalah sama dengan 3 tambah 2x. Okey? Panjang ada 3 tambah 2x, lebar sama juga 3 tambah 2x. So kalau saya nak cari luas permukaan, macam mana? Luas. Okey, luas permukaan. Kat sini. Kita tahu kita nak ambil panjang darab dengan lebar. So panjang kita dah tahu 3 tambah 2x. Okey, lebar sama juga 3 darab 2x. Sebenarnya dia macam ni saja. Tak susah kan?
Kita guna balik cara tadi. Depan ke depan. 3 darab 3 kita dapat 9. Lepas tu 3 darab dengan 2x. Depan ke belakang. Kita dapat positif 6x. Okay. Lepas tu belakang ke depan. Belakang tu 2x. Darab dengan 3. Kita dapat tambah 6x lagi. So last kali. Belakang dengan belakang. Kita dapat positif 2 darab 2, 4x kuasa 2. So, akhirnya jawapan kita dapat 9. Sini ada sebutan serupa. Kita ada 6 tambah lagi 6, kita dapat 12x. Dan lastly, salin balik positif atau tambah 4x kuasa 2. So, itulah jawapan kita. Okay. Kalau kamu nak tulis dengan cara yang cantik sikit, okay, normally, okay, indeks yang paling tinggi, x kuasa 2, kita akan tulis kat depan. Okay, kalau kamu berhenti kat sini, sebenarnya dah full marks. Kalau kamu nak tulis jawapan yang cantik, sebenarnya kamu boleh tulis apa? Boleh tulis dulu 4x kuasa 2, sebab indeks dia tertinggi. Lepas tu, kita tambah dengan 12x, barulah kita tambah 9. Kita boleh tulis jawapan ini juga. Okay, kalau tak, kamu berhenti kat sini dah boleh full marks. Okay. So, itu saja. Lepas tu, kita tengok soalan jom mahir 7. Mempermudahkan ungkapan algebra yang melibatkan gabungan operasi. So, bila kita nampak saja gabungan operasi, masih ingat tak? Ada beberapa benda yang penting. Buat mas tu. First, kalau kita nampak bracket, nampak kurungan, yang paling penting kita kena buka kurungan dulu. Dan proses buka kurungan tu sebenarnya dia adalah proses kembangan. Kita dah belajar dah kan? Okay. So, kita kena buka kurungan dulu. Lepas tu, kalau kita, bila kita buat, kita kena from left to right. Okay. Kena ikut order dia. Okay. Lepas tu, kalau kita nampak darab dengan bahagi, kita buat dulu darab bahagi. Barulah kita buat proses atau operasi tambah tolak. Okey, itu je. So sekarang kita tengok jom mahir 7. Soalan A kat sini. Permudahkan yang berikut. Okey, so soalan A ya. So kita tengok yang ni. So first kali jangan takut. Okey, walaupun dia macam panjang kan. Tengok kalau ada kurungan saja. First step kita kena buat apa? Buka kurungan dulu. Dan kurungan kat sini S tolak K kan. S tolak K kat luar dia ada satu apa? Sebutan. Tambah 2S kat sini. Maksudnya first step apa yang kita nak buat tu kita kena kembangkan dulu. Kita kena darab masuk 2S ini. Darab ke depan, darab ke belakang. So kita kena settlekan yang ini dulu. Yang tak dapat settle tu macam mana? Jangan abaikan, ingat kita kena salin balik. So yang kat sini tolak 6K, cikgu tulis balik. Tolak, okey negatif 6K lah. Yang tolak 2S kuasa 2, saya tulis balik. Yang kat sini kita dah boleh settlekan dah kan? Nak darab masuk depan ke depan. So 2S ke S. So kita dapat positif 2. S ada dua kali. So kita nak darab S darab S, kita dapat S kuasa 2. Next kali, 2S ini kita kena darab dengan negatif K. So, check dulu. Positif, negatif, negatif. 2 darab sini 1, kita dapat 2. Dan kita ada S dan K. So, nak tulis macam mana dulu? K atau S dulu? K dulu kan, ikut urutan. So, 1K, 1S. Okay? Dan lepas tu, kita kalau boleh settlekan, kita kena settle. Sebab kat sini kita ada 2 S kuasa 2 kan. Nampak tak? Ada S kuasa 2, sebutan yang serupa. So, yang tak ada kaitan tu, kita salin balik. Tolak 6K. Yang kat sini, tolak 2S kuasa 2. Tambah balik 2S kuasa 2. Maksudnya tolak tambah dah cancel off. So, maksudnya jawapan kita adalah kosong. So, tak perlu tulis lah. Hanya tinggal kat belakang tu, tolak 2KS. Kita salin balik. So, itulah jawapan kita. Okay? Tak susah kan? Okay, so sekarang kita tengok soalan B. Sama juga,
Once kamu nampak saja kurungan, kita kena kembangkan. K darab ke dalam, ke depan, ke belakang. Kena darab secara keseluruhan. So jawapan saya kat sini 7 darab 3, 21. Bila kita dah darab masuk, maksudnya kurungan kita dah buka dah. Kita dah kembangkan dia. Okay, so 21 M. Kita tulis kat sini. Lepas tu 7 darab negatif 1, positif negatif. Negatif lah. 7. 7 darab 1. Okay. So lepas tu, kita tengok kat belakang tu macam tak buat apa-apa kan? Okay. So kita boleh salin balik. Atau untuk pelajar dia dah cepat, dia nampak, oh sebenarnya 15M, okay, per 25 ni, sebenarnya saya boleh tulis dalam bentuk macam ni. Lebih senang nak tengok nanti. M, okay, asingkan. Okay, dan lepas tu, kalau bagi pelajar yang cepat, dia dah boleh buat, okay, dah boleh ringkaskan dengan cepat dah. Dia nampak 15 dan 25 ni sebenarnya dia boleh bagi dengan 5. Betul tak? Atas boleh bagi dengan 5, belakang yang bawah sini penyebut dia boleh bagi dengan 5 juga. Maksudnya kita boleh ringkaskan. 15 kita darab dengan bagi dengan 5 kita dapat 3. 25 bagi 5 kita dapat 5. M tulis balik. Itu dia. So, jawapan kita kalau kamu dah cepat boleh saja terus tulis tambah 3/5 M kat sini. Okey, senang saja kan? Dah habis belum semua? Belum. Mengapa? Mengapa belum lagi? Nampak tak sebenarnya kita ada sebutan serupa? 21M dan 1M, 3/5M kat sini. Okey, so maksudnya kedua-dua mereka mempunyai sebutan serupa, pemboleh ubah yang sama. So bila kita nak tambah, kita boleh, okey, kalau bagi pelajar yang cepat dia boleh terus buat dah. Kalau untuk pelajar dia susah nak tengok, kita susun dulu. Okey, cikgu selalu cakap apa? Proses tu adalah proses grouping. Kita boleh buat grouping dulu. Okey, untuk pelajar yang tak boleh cepat, dia boleh buat grouping dulu. Okey, kat sini tambah 3/5 M. Lastly ada tolak 7, kita tulis tolak 7. So barulah kita tambah. Okey. Tapi kalau kamu nak skip step ini, sebenarnya boleh tau. Okey, boleh terus skip sebab kamu dah tahu, kamu dah boleh tengok sebab dia tak panjang sangat, kamu boleh terus buatlah. 21 tambah dengan 3/5, kita tahu kita dapat 21 dan 3/5 M. Okey, lepas tu tolak 7. Itulah jawapan kita. Tak susah kan? Betul tak? Sangat senang saja. Okey. So sekarang next kali apa yang kita nak buat tu soalan C. So kat sini macam complicated sikit kan? Okey, it's okay. Jangan risau. Tengok, once ada kurungan kita terus buat. Okey? So kat sini X tolak Y kuasa 2. So maksudnya kita kena kembangkan. Kamu ada dua cara yang boleh guna. Okey? Kalau kamu dah cepat, kamu boleh guna cara yang cepat. Kalau tak, kamu kena darablah. X tolak Y darab dengan X tolak Y. Kamu buat benda macam ni. Okey? So kat belakang kita kena buka kurungan dulu. Okey? Kalau nak buka, kita tengok, cek dalam luar kurungan ni dia tambah kan? Maksudnya kita tambah, bila tambah bukan tambah Y kuasa 2 saja. Sebenarnya tambah kita tak perlu risau sebab dia tambah semua. Yang positif masih positif. Yang negatif dia masih negatif. So kita just buka sajalah kurungan kita. Okay. So first step kita buka kurungan dulu. Okay. Nah yang ini ya. X tolak Y kuasa 2. Kalau kamu boleh guna cara cepat. Guna formula. Masih ingat tak macam mana? Yang depan X ni saya tulis X kuasa 2. Betul tak? Yang kat belakang. Okay. Yang kat belakang adalah Y. So saya tahu. Dia adalah tambah Y kuasa 2. Okay. Yang kat tengah-tengah tu macam mana? Kita ambil X darab negatif Y, kita dapat X negatif XY. Darab dengan 2, kita dapat negatif 2XY. Kamu boleh guna cara cepat. Okay?
Kalau tak nak, boleh jugalah buat macam tadi. Depan ke depan, X kuasa 2. Cek tengok, dia mesti sama. Depan ke depan. Lepas tu depan ke belakang. Positif, negatif, dapat negatif XY. Lepas tu yang kat sini, negatif Y darab X, kita dapat juga negatif XY. Yang belakang ni, negatif Y dengan negatif Y. Negatif, negatif, positif. Y kuasa 2. Okay, so X kuasa 2, negatif XY negatif, tolak dan tolak satu lagi, hutang orang satu, hutang lagi satu, maksudnya hutang 2 kali X1 tambah dengan Y kuasa 2. Nampak tak jawapan kita sebenarnya adalah sama. Okey, kalau dah settle yang depan, jangan lupa yang belakang. Yang belakang tu kita kena salin balik. Okey, kita kena salin balik, tambah 4. Okey, so sekarang masih boleh kita buat lagi tak? Masih boleh permudahkan lagi tak? Boleh kan? Mengapa boleh? Sebab nampak tak sebenarnya kita ada sebutan serupa. Kat sini negatif 2XY. Kat sini ada XY. Sini ada Y kuasa 2. Sini ada Y kuasa 2. Tapi 4, nombor tu dah sini dah, whole number tu sini dah tak ada dah. Then it's okay. Ini kita boleh lepaskan. So yang penting tu kita kena settlekan apa? Y kuasa 2 kita kena tambah lagi dan kena tambah dengan XY lagi. So masih ingat tak cikgu cakap, bila kita ada fraction, maksudnya pecahan, boleh tak kita terus darab macam ni? Tambah macam ni. Sorry, tambah. Boleh tak? Tak boleh kan? Kalau kita nak tambah tolak dengan pecahan tu, first of all, kita kena check penyebut dia mesti sama. Kat bawah sini, kita tahu. Okay? Untuk semua nombor tu, kalau kita bukan dalam bentuk pecahan tu, kita tak perlu tulis. Kat bawah sebenarnya dia ada satu Y kan? Sini ada Y. So penyebut kita sebenarnya dah berbeza. Okay, yang depan tu penyebut tu 8, yang belakang tu 1. So kita tak boleh tambah dan tolak. So bila kita nak buat, kita asingkan dulu. Nah, let's bagi mereka semua penyebut dia sama dulu. Okay, so depan tu saya boleh asingkan yang X kuasa 2. Saya boleh tulis macam ni. Tolak dengan 2XY per 8 tambah dengan Y kuasa 2 per 8. So sekarang kita nak samakan dia. Yang kat bawah penyebut dia adalah 1. Kalau saya nak sama dengan 8, saya kena darab dengan 8. Kalau bawah darab 8, atas juga kena darab 8. So saya akan dapat tambah 8Y kuasa 2 per 8. Nah, penyebut saya dah sama dah kan? Yang last kali kat sini tambah, okey, tambah apa? 8. Bawah darab 8, atas darab 8 juga. So 8 X Y per 8. Dan lepas tu tambah 4, tak perlu bagi penyebut dia sama dah. Okey, tak perlu dah. Sebab kalau kamu bagi dia sama pun nanti kamu kena ringkaskan. So yang tak ada kaitan, yang tak perlu tambah tu kita salin balik saja. Sebab kat sini hanya sebutan serupa tu hanya XY dan Y kuasa 2 tu saja kan. Okay, so next step apa yang kita nak buat tu, kita nak tambah dan tolak dah. Kita nak settlekan. Yang tak ada kaitan tu saya salin balik. Okay, yang kat sini kalau kamu tengok. Okay, tolak, okay, negatif 2XY tambah dengan 8XY. Okay, maksudnya apa? Kamu hutang orang 2 dan sekarang kamu ada 8. So kalau kamu bayar balik, okay, 2 tu, kita tinggal lagi, kita ada lagi 8 kan? Sebenarnya 8 tolak 2 sajalah. Okay, tambah 6XY per 8. Last kali, tambah Y kuasa 2 tambah 8. Maksudnya ada 1, tambah lagi 8, kita dapat 9. Y kuasa 2 per 8 tambah 4. Itulah jawapan kita. Sebenarnya dah betul. Okey, dah betul. Kalau kita nak tulis cantik sikit, yang atas tu kita boleh gabungkan sebab semua penyebut dia sama.
So kita boleh tulis macam ni. X kuasa 2 tambah 6XY tambah dengan 9Y kuasa 2 bahagi dengan 8 tambah 4. Okey, itu sajalah jawapan kita. Okey. Senang saja kan? So ingat bila kita nak melaksanakan kembangan yang melibatkan dua ungkapan algebra, hanya ingat saja rumus dia. Depan ke depan, depan ke belakang, belakang ke depan, belakang ke belakang. Itu saja. Okay? So, terima kasih semua. Hopefully kamu semua boleh belajar sesuatu lah. Okay, thank you.